نتائج الفكر لأرباب الحجاب وحط عنهم من سماء العقل كل حجاب من سماء الجهل. وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين ينفقون أموالهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية ولد صالح يدعو له أو علم ينتفع به أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Alhamdulillah, para jemaah asar itu Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur banyak pada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah SWT bagi kita peluang untuk tunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari ada 2 orang malaikat akan berdoa kepada Allah Taala. Setiap hari. Malaikat pertama doa kepada Allah, Allahumma a'ti munfaqan khalafa. Gantilah setiap duit, setiap harta kepada orang yang suka menderma. Orang suka menderma, orang suka bersedekah, maka gantilah duit mereka. Malaikat yang kedua berdoa kepada Ta'ala, Allahumma a'ti mumsakan talafa. Ya Allah, tahanlah rezeki orang-orang yang kedekut. Orang yang kedekut, engkau tahanlah rezeki mereka. Setiap hari malaikat berdoa. Jadi satu peluang yang besar yang terbagi kepada kita semua. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan dunia ini tempat yang sementara bagi kita. Bukan tempat yang sebenarnya. Tempat yang sebenar yang di akhirat nanti. Sekarang ni kita, Allah Ta'ala bagi kita peluang untuk hidup lagi, dan Allah Ta'ala bagi kita masa untuk mencari bekal-bekal mati kita. Nabi SAW beritahu, "Iza mata ibnu Adam inqata amaluhu." Bila satu orang manusia mati, maka terputuslah amalnya. Illa min salasin, kecuali 3 perkara. Bila 3 perkara ni terus mengalir pahala untuk orang yang mati tersebut. Yang pertama, sedekah jariyah, sedekah yang mengalir pahalanya, ataupun anak-anak yang soleh. Yang ketiga adalah ilmu yang bermanfaat. Yang pertama adalah sedekah jariyah, sedekah yang mengalir pahalanya. Walaupun orang sudah meninggal dunia, tapi pahala tetaplah mengalir untuk dia. Siapa mereka? Adalah orang suka memberi sedekah, yang mana sedekah tu mengalir sentiasa orang pakai. Yang dia ni infak tu orang sentiasa gunakan benda tu. Maka selagi bangunan tu masih ada, benda tu masih ada, selagi itulah pahala mengalir pada si mati. Umpamakan orang buat bangunan masjid, madrasah, ataupun memberikan apa-apa pakaian, makanan, minuman, kegunaan-kegunaan lain untuk kebaikan agama, maka selagi benda itu masih berfaedah, selagi itulah pahalanya tetap mengalir kepada orang-orang yang meninggal dunia. Inilah peluang kita yang telah Allah telah bagi kita sedikit sebanyak harta benda, agar supaya kita manfaatkan benda ni untuk bantu kita selepas kita mati. Ada orang tu dia boleh mati, tutuplah amal dia. Tutup amal dia. Sebab dia dah mati. Dan kemasukan sampingan tak ada. Kemasukan sampingan tu tak ada. Habislah. Ada orang tu dia mati, tetap terbuka amal dia. Tetap ada, karena ada masukan sampingan. Dari situ, dari sini, dari situ, dari sini. Contohnya, Nabi SAW beritahu, "Man bana masjidan lillahi ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang bangun satu rumah Allah Ta'ala, barang siapa bangun masjid karena Allah, maka Allah Ta'ala akan bina untuk dia satu bangunan dalam syurga.
Selagi masih ada masjid itu, selagi itulah pahala mengalir pada waktu. Dan walaupun dia hanya menyumbangkan pasir 1 lori, dia hanya menyumbangkan besi, memberi sumbangan apa-apa, bukan dia mesti satu masjid dia buat solat. Akan tapi dia bagi sumbangan sikit, baik dari segi bahan-bahan bangunan ataupun gaji-gaji tukang yang bekerja, tapi semua itu akan dia membana baitan, telah membantu untuk membangun satu rumah Allah SWT. Tidak pasti dia buat satu masjid untuk dia, bukan. Dia telah memberikan sumbangan. Dalam satu masjid itu ada sumbangan dia. Ada sumbangan di situ. Maka tetaplah pahala mengalir pada orang. Masya Allah. Dia dah mati lama dah, tapi masjid itu masih digunakan. Dan apalagi misalnya dia bantu orang menghafal Quran sehingga para pelajar itu berhasil jadi hafiz Al-Quran. Selagi pelajar yang menghafal Quran, baca Quran, kemudian nanti dia jadi ustaz, dia ngajar orang lain pula, lepas tu ngajar pula, melahirkan banyak pelajar pula, pelajar-pelajar ni pula melahirkan ramai lagi pelajar lagi. Dan kita yang menderma ni dah lama mati, tapi buku amal kita masih terbuka lagi. Masya Allah. Dia tak habis. Dia bukan walim, tapi di hari kiamat nanti Allah Ta'ala akan bagi dia pangkat seperti hafiz Al-Quran, seperti alim ulama. Kenapa? Berkat usaha dia, harta yang dia ada, dia bantu, dia keluarkan untuk membantu golongan-golongan ini. Maka seluruh pahala-pahala orang menghafal Quran, baca Quran hari-hari, masuklah dalam buku ekam. Masya Allah. Tidak semua kita mampu jadi hafiz Quran, tidak semua kita mampu jadi alim ulama. Akan tapi kita mampu memberikan sumbangan apa-apa saja supaya dua golongan ini berhasil dapat belajar dengan baik. Satu kejadian, saya tak sebut nama dia, rahsia. Satu orang kaya tu, orang kaya ni biasalah dia kaya, dia belanja sana, dia membeli macam-macam, beli yang tak perlu, dia berpoya-poya lah kehidupan dia, kehidupan dia. Satu kali dia sakit, dia insiden, dia koma. Dia memang dia Allah telah tunjukkan pada tempat tinggal dia, bahwasanya kamu ni memang tak ada harapan jadi baik. Seluruh harta kamu ada ni semua digunakan untuk sia-sia semua. Maka menangislah dia berjalan dalam koma, di dalam jalan tempat, dalam keadaan tak ada harapan nak selamat. Tiba-tiba dia mendengar satu orang ngaji Quran. Dia berjalan sampailah ke tempat tersebut. Dia kata, diketuk pintu tempat budak-budak ngaji Quran ni. Dia kata, tolonglah saya, bantulah saya. Tiba-tiba ustaz dia bangun dan pelajar bangun. Tolong Pak Cik ni. Pak Cik ni lah yang bagi beras tu kita ni. Pak Cik ni lah yang sediakan makan minum kita ni. Bantu dia. Dibawa dia, diselamatkan dia, dibagi tempat tinggal. Syukurlah dia. Lepas tu dia bangun, dia sedar. Dia koma dia. Ini kejadian nyata, tapi saya rahsiakan nama dia. Ini bukan senang kita sekalian. Kadang-kadang kita ni benda-benda dunia ni kita tak sayang habis duit untuk beli kereta yang mahal-mahal, beli nombor kereta yang mahal-mahal, banyak benda sia-sia. Dan sementara di kalangan kita masih banyak lagi yang masih memerlukan bantuan kita. Masih banyak lagi orang yang ingin belajar, sanggup belajar, tapi orang tua tak mampu, tak ada kemampuan untuk belajar. Kadang orang tua berpisah, kadang anak yatim. Jadi inilah peluang besar kepada orang-orang yang ada duit, yang berharta, untuk bantulah, berbagi-bagilah rezeki untuk mereka. Dalam Quran beritahu, syaitanir rajim, allazina yunfiquna amwalahum bil laili wan nahar sirran wa alaniyah falahum ajrum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Mereka yang suka mendermakan harta mereka untuk agama Allah, sama ada di siang hari, di malam hari,
maka wajiblah pahala untuk mereka dari Tuhan mereka. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Dan mereka tidak akan takut. Apa takut? Khauf ni, takut ni maknanya bila dia mati dia akan pergi masuk kubur. Dan kubur ni satu tempat yang dia belum pernah pergi. Dia mesti takut. Takut. Kita pergi ke tempat yang kita belum pernah pergi, takutlah. Kata Allah Ta'ala untuk orang macam ni, wala khaufun alaihim, dia tak takut. Nak mati pun dia takut. Kubur pun dia takut. Wala hum yahzanun, dan mereka tidak akan berduka cita. Apa duka cita? Duka cita ialah memikirkan keluarga yang tinggalkan. Macam manalah anak saya yang belajar, macam manalah bini saya, macam manalah harta benda saya. Untuk orang suka bersedekah ni, Allah tak beritahu, la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Terhadap tempat yang kamu belum pernah pergi, kamu tak takut, dan keluarga yang kamu tinggalkan, kamu tak perlu pusing risau. Allah Ta'ala akan jaga semua. Tempat kamu yang anak pergi itu Allah jaga, siapkan tempat yang paling baik, dan keluarga yang kamu tinggal pun Allah Ta'ala akan jaga iman-iman mereka, amal-amal mereka. Inilah pentingnya, besarnya fadilah kita membantu orang yang susah, dan menderma untuk masjid, bangun madrasah hafiz, dan bantu orang yang susah. Ini nanti akan memadamkan kemarahan Allah SWT. Nabi SAW sampai kita tahu, as-sadaqatu tutfi'u ghadabur Rabb, kata Nabi. Sedekah ini akan memadamkan kemarahan Allah SWT. Sepatutnya Allah Ta'ala marah ni kan, dan amal-amal kita yang buruk ni. Tapi bila kita hulurkan bantuan kita untuk orang yang memerlukan, maka Allah Ta'ala pun tak jadi marah lagi. Tak jadi marah. Makanya kalau boleh kita jadikanlah amal-amal suka menderma, suka saling berbantuan ni sebagai amal-amal kita. Sesungguhnya di dalam harta kita ini ada hak-hak orang lain. Di dalam harta kita ada hak orang lain, bukan sesungguhnya kita. Walaupun kita yang cari, kita yang dapat, hasil kita berniaga dan sebagainya, dapat duit banyak, tapi sebenarnya dalam harta tersebut bukan punya kita seorang. Dalam harta itu ada harta orang-orang lain yang perlu kita bagi untuk yang mustahak untuk menerimanya. Bisa sekianlah sebagai tazkirah pada petang ini. Semoga Allah SWT memberikan kurnia kepada kita semua, hidayat untuk kita amalkan sampai insyaAllah. InsyaAllah. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.